Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita teruskan pengajian kita dalam sebuah kitab Jawi, nama dia Wishahul Afrah wa Isbahul Falah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani. Jangan tukar, ni bukan Syekh Daud Fatani, Muhammad bin Ismail, orang lain. Tengok kita muka surat 29, Babu Salatin Nafli, bab solat sunat. Kita nak belajar di sini iaitulah tentang solat sunat. Ini bab pada menyatakan sembahyang sunat. Tanda pelajar. Kita ada 20 lebih solat sunat yang kita akan bincangkan di sini. Bermula solat sunat itu dua bahagi. Letak. Mula-mula kita buat carta. Solat sunat tu ada dua bahagi. Tulis, letak nombor satu besar. Satu dalam kurungan 4 segi. Yang pertama, solat sunat yang tiada sunat berjamaah. Solat sunat ni tidak disunatkan berjamaah. Ini kategori yang pertama. Kemudian kita akan pergi ujung, nanti kita akan jumpa kategori yang kedua, solat sunat yang disunatkan dan dianjurkan berjamaah. Kemudian kita pergi kepada pembahagian yang kedua, solat sunat yang sabit, yang sahih, yang warid daripada amalan Nabi SAW. Dan akan disebut juga beberapa kategori solat sunat yang tidak sahih. Yang tidak sahih daripada Nabi SAW. Kita masuk kepada kategori pembahagian yang pertama, iaitulah solat sunat yang tiada sunat berjamaah. Ingat ni para jemaah, solat sunat ni, kategori yang kita akan baca ini iaitulah solat sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Maknanya tidak boleh diperdanakan dia. Sekarang ni orang sibuk dengan perdana, kan? Perdana ni kak, ada dalam kitab ni tulis 21 kategori, 21 jenis solat sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Yang tidak disunatkan berjamaah. InsyaAllah kita ambil semua sekali, 21. Kemudian kita akan pergi kepada solat sunat yang disunatkan berjamaah. Ingatlah, kita hari ni tak kira asal ke boleh perdana ke pakai jadi belaka. Sedangkan dalam kitab kita kata tidak disunatkan berjamaah. Tulis itu, sebahagian ulama menyatakan bahawa solat sunat yang tidak disunat berjamaah ini boleh dibuat sekali-sekala untuk mengajar. Orang ni tak pandai solat tahajud, kita buat sekali untuk ajar dia. Lepas tu tiap-tiap malam dia buat sendirilah. Ni setengah orang ni dah tunggu perdana pula baru buat. Berat. Letak nombor 1, solat sunat yang tidak disunatkan berjamaah ni yang pertama, nombor 1 apa dia? Solat sunat rawatib. Tulis, solat sunat rawatib. Apa makna rawatib? Tulis, pelajar kena tulis. Setiap orang mesti ada pensil. Jangan guna pen. Jangan, kalau guna pen salah, habis. Orang panggil korang kita. Ni tengok Abu Anas ni, walaupun sudah tua dah aku ni. Saya muda lagi dah. Tapi masih lagi mengguna pen, mengguna pensil. Tengok, kita sendiri bimbang, takut salah, boleh dipadam, tulis mula. Tapi kalau guna pen, habis. Korang habis dah kita. Budak baru tahu satu mengajar pakai pen dah tulis kitab. Kau orang habislah kitab dia.
Yang pertama solat sunat rawatib, tulis para pelajar, rawatib iaitu solat sunat mengiringi solat fardu yang tetap. Itu dia panggil rawatib. Rawatib ni maknanya yang tetap. Solat sunat. Yang mengikut bagi segala fardu, maknanya ada qabliyah, ada ba'diyah. Kemudian tanda pelajar, solat sunat rawatib ini terbagi pada dua kategori. Ada yang muakkad dan muakkad. Tulis, letak bagi muakkadun. Apa makna muakkad? Maknanya tuntutan melakukannya secara kuat. Hadis melakukannya itu kuat. Itu dia panggil muakkad. Nah, yang muakkad. Yang tidak muakkad tu hadis tu agak ringan sikit, tapi boleh pahala kalau kita buat. Tanda bilangan dia. 2 rakaat dahulu daripada solat subuh. 2. Dan 2 rakaat dahulu daripada solat zuhur. 4. Dan 2 rakaat kemudian daripadanya 6. Dan 2 rakaat kemudian daripada maghrib 8. Dan 2 rakaat kemudian daripada isya 10. Ini berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa dia jaga, kata di Ibnu Umar, aku hafal Nabi kita jaga 10 rakaat ini, tak tinggal dia, maka itu nama dia solat muakkad. Dalam hadis yang diriwayat oleh Ummu Habibah, tulis ni pelajar, dalam hadis yang diriwayat oleh Sayyidah Ummu Habibah radhiyallahu anha, nama dia Ramlah binti Abi Sufyan, dia kata 12 rakaat. Siapa dia jaga 12 rakaat, nak tambah di mana 12 tu? Tambah sebelum zuhur jadi 4. 2 jadi 4. Siapa dia jaga 12 rakaat salat sunat rawatib yang muakkad ini, Allah SWT akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Masya Allah. Besar pahala? Besar. Boleh mahligai dalam syurga. Bukannya boleh pondok kecil. Nah, kambing lalu pegang je. Mahligai dalam syurga. Allahu Akbar. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka Al-Faqir Abu Anas menamakan solat sunat rawatib muakkad 12 rakaat ini dengan nama projek mega mampu milik. Tulis nama projek tu. Projek apa? Projek mega mampu milik. Sebab apa mega? Baitun fil jannah. Kif tidak mega? Rumah dalam syurga. Kenapa kita kata mampu milik? Sebab kita mampu melakukan 12 rakaat ni. Siapa tak mampu, orang ni baik duduk di dalam bumi daripada duduk atas bumi. Kat mana atas bumi? Dalam bumi mana? Masuk kubur baik daripada duduk atas bumi dah. Apa 12 rakaat tak mampu nak buat? Makan 3 pinggir sehari sekali gomo boleh? Tak. Baik, kita tak nak hurai panjang. Cerita dia tak boleh panjang. Kita ni panjang lagi. Tulis nombor 2. Solat sunat witir. Witir kemudian daripada isya. Ini dia panggil solat sunat muakkad. Jangan ditinggalkan witir walaupun apa terjadi. Jangan tinggal. Malam ni saya penat sangat. Tak solat belum tidur. Kalau malam ni kita rasa relax je, solat lepas tidur itu afdal. Kalau rasa tak larat sangat-sangat, lepas solat isya terus dia solat witir, boleh. Nanti kita akan bincang lepas ni. Itu dia panggil solat sunat muakkad, 12 rakaat rawatib dan 3 rakaat paling kurangnya solat witir. Ini dia panggil apa ni? Solat muakkad. Masuk pada kategori yang kedua, solat sunat ghair muakkad. Solat sunat yang bukan muakkad. Ghair itu makna bukan, tetapi dia masih lagi dalam kategori solat sunat, melakukannya dapat pahala. Kalau tak buat dapat apa? Dapat rugi. Tak dapat dosa sebab itu sunat, dapat rugi. Pada itulah pelajar-pelajar semua kena solat sunat. Jangan dimalas-malas. Dia kata yang tidak muakkad ditambahkan 2 rakaat pula dahulu daripada zuhur. 2 tanda. Dan 2 rakaat pula kemudian daripadanya. 4. Jadi lepas zuhur 2 rakaat, 4 rakaat, sebelum zuhur jadi 4 rakaat balik. Dan 4 rakaat dahulu daripada asar,
berapa? 8. Kan? Dan 2 rakaat yang ringan dahulu daripada maghrib berapa? 10. Dan 2 rakaat dahulu daripada isya 12. Jadi 12 rakaat yang tidak muakkad campur 12 yang muakkad jadi 24 rakaat sempurna lengkap. Siapa dia boleh jaga 24 rakaat ini, insya-Allah kita sudah naik taraf wali min auliya'illahi salihin. Boleh? Ibu-ibu kita, ayah-ayah kita boleh buat? InsyaAllah kata boleh lah ke. Nak berapa lagi? Hidup sibuk. Duduk di kampung sibuk, nak hamba ayam, cari itik. Duduk di pondok buat apa lagi sibuk? Tak ada sibuk. Tanda. Dan solat Jumaat, tulis. Solat Jumaat seperti zuhur. Selesai masalah kita ni. Paling simple. Solat Jumaat macam zuhur. Artinya, mengikut fiqh mazhab Syafi'i ini, oleh kerana sekarang ni azan 2 kali untuk Jumaat. Kebanyakan masjidnya solat Jumaat azan berapa kali? 2 kali, kan? Jadi dia kata solat Jumaat macam zuhur jugalah. Ada qabliyahnya, ada ba'diyah. Ada setengah ulama kata tidak ada qabliyah belum zuhur sebab zaman Nabi tidak ada. Betul, sebab zaman Nabi dia azan sekali. Masuk waktu Nabi naik mimbar azan, bila nak solat ada solat. Jadi sekarang ni oleh kerana azan masuk waktu azan, kemudian tunggu khatib naik mimbar, kadang-kadang lama. Ada khatib cepat, maka sempat lagi kita solat qabliyah sebelum Jumaat 2 ataupun 4. Khilaflah di sini, kan. Baik. Tulis itu. Dan Jumaat seperti zuhur. Maknanya hukum solat Jumaat sama macam zuhur. Bas, itu ringkas. Maka wajib disebutkan rawatib yang ada qabliyah. Qabliyah tu rawatib yang ada sunat sebelum dan ada sunat ba'diyah. Seperti solat apa? Solat apa? Zuhur. Zuhur ada qabliyah dan ada ba'diyah. Asar tidak ada. Asar ada qabliyah, tidak ada ba'diyah. Maka dan rawatib wajib disebutkan rawatib yang ada qabliyah dan yang ba'diyah itu disebutkan akan qabliyah dan ba'diyah. Mana kita niat ni saja aku semaya sunat qabliyah zuhur. Kalau tak sebut jadi tak jadi juga sebab memang kita tak solat zuhur lagi, automatik dia jadi qabliyah hak sebenarnya. Dan yang ada ba'diyah saja tiada disebutkan qabliyah. Tak payah sebut. Seperti dia kata usalli sunatas subhi raka'ataini. Aku solat sunat subuh 2 rakaat. Tak payah kata ba'diyah lah, qabliyah lah sebab dia tak ada ba'diyah. Kan? Usalli sunatal asri raka'ataini. Aku solat asar sunat asar 2 rakaat. Tak payah sebut qabliyah. Dan pada solat zuhur atau maghrib atau isya, usalli sunnataz zuhri qabliyah lillahi ta'ala. Usalli sunnataz zuhri ba'diyah lillahi ta'ala. Ini format dalam kitab kita lah. Sebenarnya niat tu simple je dalam hati. Aku solat sunat zuhur, mungkin kita memang tak semaya zuhur lagi. Kalau tak sebut qabliyah pun memang dia qabliyah. Maka dikiaskan pada maghrib dan isya seperti demikian itu juga. Jadi kita kata mudah ya. Niat ni tidak payah-payah. Nanti kita tak terlupa qabliyah pula, akad takbir pula. Jadi was-was pula jangan. Kalau kita dah niat dah sunat zuhur, sunat subuh, sunat maghrib, sunat isya, sudah jadi itu. Dan harus baginya, dengar ni. Dan harus baginya dijamakkan sunat qabliyah yang muakkad dengan sunat ghair muakkadah. Mana kita jamak sekali boleh. Kan dalam kitab ni kata belum zuhur 2 rakaat muakkad. Tapi kita nak jadikan 4, kembar sekali dengan ghair muakkad, dia kata boleh. Dengan 1 takbir dan 1 salam, dengan 1 tasyahud atau 2 tasyahud. Alhamdulillah, para pelajar ingat dalam kitab Al-Mu'tamad kita sudah bincang secara detail masalah solat sunat yang 4 rakaat. Adakah kita kena buat 2 kali salam ataupun boleh terus 4? Tulis pelajar,
Jawabnya boleh. Contohnya di antara solat sunat qabliyah 4 rakaat, iaitu qabliyah zuhur, ada 4 rakaat. Boleh je kita solat Allahu Akbar, kita masuk, kita jamak selalu 4 rakaat terus boleh. 1 tasyahud atau 2 tasyahud. Tengok di jam nak qomak dah. Kalau dua tasyahud mungkin tak sempat. Kita buat 1 tasyahud je. Rakaat yang kedua naik terus. Lepas rakaat yang keempat tu baru tasyahud, bagi salam. Itu dia panggil jamak, boleh jamak. Ataupun nak buat dua-dua, boleh. 2 rakaat, 2 rakaat, boleh. 4 rakaat, 2 kali tasyahud pun boleh. Kita kata alhamdulillah ada keluasannya, kelonggarannya dalam solat sunat. Tanda tu betul-betul tu. Ini dia panggil jamak. Mana jamak rakaat. Jamak rakaat campur selalu. Dan yang afdalnya diceraikan dengan 2 takbiratul ihram dan 2 tasyahud dan 2 salam. Itu afdal kita buat 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau nak 4 selalu pun boleh. Dan harus baginya pula dihimpunkan sunat qabliyah dan ba'diyah yang muakkad, boleh belaka. Dan ghair muakkad dengan 1 takbir kemudian daripada fardu. Seperti katanya, nawaitu usalli 8 rakaatin sunnataz zuhril qabliyah wal ba'diyah lillahi ta'ala. Boleh jadi 8 rakaat. Macam mana ni? Contohnya kita mari siapa di masjid, orang dah qamat. Bila dah qamat tak boleh lagi solat qabliyah kan? Kita pun solat zuhur dengan imam, lepas solat zuhur kita solat 8 rakaat di jamak qabliyah dan ba'diyah. Masya-Allah. Ini kita selesai masalah. Ya muakkad tak muakkad boleh sekali. Sahaja aku salat sembahyang 8 rakaat sunat zuhur yang dahulu, yang kemudiannya kerana Allah Ta'ala tambah sekali. Boleh. Bermula yang afdal segala sunat rawatib itu iaitulah sunat witir. Witir itu afdal lah. Tulis nombor 2 dah ni, sunat witir. Tulis ini, dia kata nombor 2. Letak nombor 2 sunat witir. Nombor 1 sunat rawatib. Letak nombor pelajar. Nanti cari tak jumpa di mana ni. Maka sekurang-kurang witir itu berapa rakaat? 1 rakaat. Itu paling kurang. Tetapi sayugianya sepatutnya jangan dikerjakan 1 rakaat kerana khilaf aula. Makna menyalahi yang terbaik. Itu makna khilaf aula, menyalahi yang terbaik. Dan sekurang-kurang akmalnya, apa makna akmal? Jangan tunjuk kawan awak tu akmal. Ramai akmal sini. Ramai. Berapa orang akmal ada? Itu orang. Ini akmal dalam bab ibadat. Sekurang-kurang akmalnya, mana yang paling minima sempurnanya solat ni 3 rakaat. Dibaca ayatnya pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah surah Sabbihisma Rabbikal A'la, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah Qul huwallahu ahad. Itu je ada. Dia tak sebut kita kalau baca solat witir kita solat semua 3 qul lah. Dalam kitab kita ni dan juga dalam riwayat hadis dia baca qul huwallah saja. Nak baca 3 baca. Tapi gitulah dia punya format. Dan yang terlebih akmal, lebih sempurna lagi daripadanya, iaitulah 5 rakaat. Kemudian 7 rakaat. Kemudian 9 rakaat. Kemudian 11 rakaat. Itulah sebanyak-banyaknya. Tanda pelajar. Sebanyak-banyak witir 11 rakaat. Maka tiada sah witir lebih daripada 11 rakaat. Kitab kita ni kata lepas pada 11 13. Tak boleh. Tidak sah. Ikutlah dalam format kitab kita ni. Kalau boleh 11 pun kaya dah kitanya. Nak lebih-lebih lagi tak jumpa kot. Maka jika dikerjakan dia lebih daripada 1 rakaat,
Kita nak buat 3 rakaat. Harus dihubungkan dia, mana kita sambung selalu 1, 2, 3, boleh. Dan diceraikan dia, iaitu dihubungkan serakaat yang akhir itu dengan barang yang dahulu daripadanya, atau diceraikan rakaat yang akhir daripada barang yang dahulu daripadanya. Macam mana? Solat witir ni kita boleh buat 3 rakaat. 1, 2, 3. Jangan tak ada tasyahud awal. Tasyahud awal tu maghrib nama dia. Ataupun kita pisahkan 2 rakaat dulu, kemudian 1 rakaat. Itu boleh. Kena jelas itu. Jikalau sembahyang ia 10 rakaat dengan 1 takbiratul ihram, 10 rakaat dia. 1, 2, 3 sampai 10, barulah tasyahud bagi salam. 10 rakaat. Barangnya apa ni? Jikalau 10 rakaat dan serakaat yang akhir itu dengan takbiratul ihram, maknanya 1 rakaat lagi kita jadi witir, maka dinamakan dia bercerai jua. Cerai dah tu. Dan diceraikan dia itu afdal daripada berhubung. Mana kita nak solat 3 rakaat, kita buat 2, 1. Nak solat 5 rakaat, 4, 1. Boleh. Baru ni anda tengok video dalam orang yang duk sebar-sebarkan baru ni. Dia kata kita 2 rakaat sebelum witir tu tak boleh niat witir. Sebab witir ni 1, itu syafaat. Jadi alhamdulillah anda dah terangkan dalam video yang telah kita bincang dulu, bahawa semua itu package. 11 rakaat itu nama dia salatul witri, salatul witri. Yang tak payah kita keliru lagi, kan? Masyarakat ni bila dia tengok video yang pelik, dia keliru lagi. Kita tak payah keliru. Ini penjelasan dia. Dan waktunya, tulis pelajar. Waktu solat witir itu bila? Dan waktunya antara sembahyang isya dengan naik fajar. Luah waktu witir ni. Bermula witir selepas solat isya, kita solat ba'diyah isya, boleh lagi solat witir. Tak mahu saya nak solat belum tidur, dipersilakan. Tak mahu saya nak ambil yang paling afdal, nak solat lepas bangun tidur, dipersilakan. Itu yang terbaik. Tapi yang tak baiknya tak solat, itu tak baik. Ingat dah, tak baiknya apa? Tak solat. Jangan tak solat lah, kena solat. Maka jika dikerjakan dia dahulu daripada sembahyang isya dengan sengaja, dan jika sudah masuk waktu isya sekalipun, tiada dibilangkan dia witir, dan tiada pula yang lainnya. Orang azan isya dah, masuk dah waktu isya ni, imam lambat pula solat, kita witir lalu lepas isya boleh balik terus. Tak jadi witir, jadi solat biasa. Tak jadi witir. Dan jika tersalah atau jahil ia, nasaya jadi sunat mutlak jua. Jadi tidak jadi witir, maknanya jadi sunat, boleh pahala sunat, tidak boleh witir. Dan sunat berjemaah solat witir bulan Ramadan. Bulan lain tidak dianjurkan solat berjamaah. Solat witir ni boleh berjamaah di bulan Ramadan bila sekali dengan tarawih. Alhamdulillah. Dan tulis nombor 3. Dan sunat duha. Sunat duha nombor 3. Dan sunat duha. Apa dia waktu duha ni? Maka sebanyak-banyaknya dan yang afdalnya 8 rakaat. 8 rakaat itu yang afdal, yang terbaiknya. Tulis. Ada juga riwayat. Tulis. Ada riwayat mengatakan 12 rakaat. Hari ni kita aktif sangat. 8 tak cukup, boleh tambah 4 rakaat lagi. Boleh. Dan sekurang-kurangnya 2 rakaat, paling kurang lah, minimal salat duha 2 rakaat. 1 rakaat tak ada. Waktu dia, tanda pelajar. Dan waktunya kemudian daripada naik matahari segala. Bila naik segala? Macam mana mau tahu segala?
Galah kelapa sawit ke galah apa? Payah kita dah. Anggarannya dalam takwim dia tulis 28 minit. Dalam kalender kita 28 minit. Tapi setakat yang saya belajar dengan ahli-ahli falak, dia kata paling awal kita boleh selepas 15 minit masuk syuruk. Boleh dah. 15 minit boleh. Itu paling cepatlah kalau kita kelang kabut. Tapi kalau tunggu 28 minit terbaik. Tulis itu. 28 minit itu terbaik ataupun setengah jam. Tetapi waktu yang afdal, tulis waktu afdal dia iaitulah di pertengahan siang. Maknanya kita ni zuhur pukul 1, nah, kita solat duha pukul 10 pagi. Sebab ada hadis Nabi SAW, tanda ni pelajar, hadis ni sahih. Nabi kata apa? Salatul awabin hina tarmadul fisal. Salatul awabin iaitulah solat duha ketika panas. Anak unta rasa panas dah, dia bangun. Nah, itu maknanya pukul 10 pagi. Pukul 9.30 pagi rasa panas itu yang paling afdal. Sebab apa? Anak tak cerita panjang di sini. Sebab masa kita terhad. Maknanya masa naik matahari, selepas naik matahari segala, maknanya minima tulis 15 minit, terbaiknya 28 minit, sehinggalah 10 minit sebelum zuhur. Masuk waktu larangan tu kena berhentilah. Ketika matahari fi kabidis sama, di tengah langit. Nombor 4. Tulis nombor 4. 2 rakaat sunat isyraq. Tanda ni. Sunat isyraq ini 2 rakaat, iaitulah setelah syuruk 15 minit. Tanda pelajar. Kan kita belajar dalam kitab kita ni, syuruk 15 minit itu dia panggil sunat isyraq. Setengah ulama kata sunat isyraq itu sendiri adalah permulaan kepada sunat duha. Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Tirmizi, tanda Nabi SAW bagi tahu siapa dia solat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sampai naik matahari. Macam kita buat amal pagi-pagi gitu kan. Lepas subuh kita zikir, kita baca Quran, tadarus. Dapat naik matahari 15 minit kita solat 2 rakaat. Ini sunat isyraq ni, dia dapat pahala. Apa dia pahala? Seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmizi. Ada setengah ulama kata hadis ini dhaif, ada kata baik. Baiklah. Yang kelima, sunat awabin 20 rakaat dan sekurang-kurangnya 2 rakaat pada waktu dan waktunya antara maghrib dengan isya. Tulis. Sunat apa ni? Sunat awabin. Sunat awabin yang disebut dalam kitab ini hadisnya tidak sahih. Tulis, hadis dia tidak sahih. Tetapi kita kena ingat, sahih Nabi kita sallallahu melakukan salat sunat lepas maghrib sampai isya ada. Para sahabat juga melakukannya ada. Tapi siapa nak solat, contohnya malam tak ada orang kuliah, aku nak solat maghrib sampai isya, dipersilakan. Tapi jangan sandar ke cerita awabi ni. Cerita awabi ni tengok dalam hadis ni tidak sahih, dhaifun jiddan. Siapa dia solat lepas maghrib 6 rakaat, dia tidak bercakap di antaranya dengan perkara yang tak baik, maka dia dapat ibadat dia sama dengan ibadat 12 tahun. Hadis ini tidak sahih. Ada kata dhaifun jiddan. Hadis ini dhaif jiddan, maknanya tak boleh diterima. Hadis yang sahih nama salatul awabin, tanda pelajar, iaitulah hadis yang diriwayat oleh siapa tadi? Hadis salatul awabin diriwayat oleh Zaid bin Arqam, iaitulah salat duha. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. Diriwayat oleh siapa? Diriwayat oleh Imam Muslim. Alhamdulillah. Baik. Tulis, hadis awabi 20 rakaat itu tidak sahih, tetapi amalan solat lepas maghrib sampai isya sahih. Tulis, yang keenam,
2 rakaat sunat zawal. Sunat zawal ni kalau kita kata dah masuk waktu zuhur, maknanya dia ni sunat qabliyah lah. Sama yang qabliyah juga. Yang ketujuh, 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Dengar ni. Setiap kali kita masuk masjid, jangan lupa kita solat sunat. Jangan lupa apa? Jangan lupa solat sunat. Sebab apa? Sebab Nabi suruh. Iza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis. Bila masuk dalam masjid, jangan duduk kecuali kamu solat sunat. Itu. Ni kita tak hirau ni, langgar PKP saja ni. Langgar ke tak langgar? Berapa orang masuk masjid, solat sunat baru duduk, angkat tangan? Tak apa nak akak dah tu. Orang tua ke orang muda beradab kita dengan masjid. Masuk masjid jangan duduk, solat. Kalau kita orang dah azan dah, kita solat qabliyah. Belum azan lagi, kita solat tahiyatul masjid. Yang ke-8, 2 rakaat sunat wudu. Lepas kita ambil wudu, kita solat sunat. Yang ke-9, 2 rakaat sunat musafir. Musafir ni kalau kita nak musafir, elok kita semaya 2 rakaat baru kita turun rumah pergi. Yang ke-10, 2 rakaat sunat qudum. Tulis baris. Qudum sunat balik daripada musafir. Yang ke-11, 2 rakaat sunat taubat. Dan 12, 2 rakaat sunat berkahwin. Tanda pelajar. Sunat berkahwin ni bukannya ambil gambar depan orang. Ni anak-anak muda kita ni lepas kahwin kak, dengan baju pengantin meleret. Ambil gambar nak suruh kamera tunjuk. Tulis pelajar. Sunat berkahwin ini dilakukan apabila kekanda bertemu dengan adinda pada malam itu. 2 pengantin bertemu, masuk dalam bilik dua-dua tu, maya sunat senyap-senyap. Ini maya sunat depan kamera begini. Hak tino tu tak aurat kedok pun tak tahu. Masya-Allah. Dan ada di kalangan riwayat pada sahabat bahawa sunat kita bila bertemu dengan isteri pada malam tu, solat sunat, baru lepas tu baru tidur. Yang ke-13, 2 rakaat sunat perhentian. Manakala kita berhenti di tempat mana-mana, elok kita solat sunat. Elok solat sunat. Yang ke-14, 2 rakaat sunat ihram. 2 rakaat sunat ihram. Mana untuk orang pergi haji ni. Yang ke-15, 2 rakaat sunat tawaf. Lepas tawaf sekarang. Yang ke-16, 2 rakaat sunat istikharah. Ingat sunat istikharah untuk apa? Untuk nak minta petunjuk, minta pedoman, minta Allah Ta'ala tunjuk apa yang baik untuk kita ni. Nak kahwin ke nak belajar. Kan? Dan lapak niatnya, usalli sunnatal istikharah. Aku salat sunat istikharah 2 rakaat. Kerana Allah Ta'ala, maka dibaca surah kemudian daripada Fatihah. Pada rakaat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang kedua, kemudian daripada Fatihah, qul huwallahu ahad. Dan sunat dibaca akan doanya seperti yang tersebut dalam kitab yang panjang-panjang. Kitab apa yang panjang-panjang? Tulis. Di antara kitab yang kita kena baca, kitab perisai Muslim. Ada satu lagi buku yang saya tulis. Nama dia, tanda comel buku ni. Nama dia Sunnahmu Amalanku. Comel kita. Dah ada kitab ni? Kena ada, jangan tak ada. Sunnahmu Amalanku. Dalam buku ni alhamdulillah ana ada senaraikan solat sunat yang warid daripada Nabi SAW supaya kita beramal. Untuk bacaan-bacaan dalam kitab kita perisai Muslim. Pergilah. Dia suruh baca panjang-panjang, kita panjang. Berapa dah kita? Yang ke-17, dan 2 rakaat solat hajat. 2 rakaat solat hajat. Macam mana solat hajat ni? Kalau kita ada hajat, tengok ni, tengok kita. Maka lapaknya usalli sunnatal hajah. Aku solat sunat hajat. Ni adalah hati kita lah. 2 rakaat. Kerana Allah Ta'ala, maka dibaca ayatnya pada rakaat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang kedua,
qul huwallahu ahad, dan kemudian daripada salam kita baca doa ni. Baca doa ni. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Cantik baca kan? Ingat doa ni? Kemudian dibaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti selawat pada tasyahud akhir. Selawat Ibrahimi itu. Kemudian dipohonkan hajatnya. Kita pun minta lah apa yang kita nak. Apa yang kita nak, hajat kita. Maka sudah kita minta hajat, kita selawat pula. Tulis kita pelajar. Solat tu makna selawat pula. Jangan membangun semaya pula, maka diselawatkan pula. Kemudian dibaca Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudahlah, dah sampai situ habis dah doa kan. Alhamdulillah. Tamatlah. Yang ke-18, sembahyang tahajud. Boleh. Nombor 18, sembahyang tahajud, iaitu sembahyang pada malam kemudian daripada tidur. Kalau kita bangun tidur, kita bangun akhir malam, itu nama dia solat tahajud. Kalau kita tak tidur, nama apa? Kita tak tidur malam ni, banyak kerja, kita jadi jaga ke security, tak tidur, ataupun duduk jaga orang sakit hospital, kita solat, itu dia panggil qiyamul lail. Semua tu qiyamul lail, tapi kalau tidur, bangun, jadi tahajud. Ataupun kita buat solat witir, itu qiyamul lail. Qiyamul lail makna solat malam. Dan sekurang-kurangnya 2 rakaat, atau 4 rakaat, atau 6 rakaat, atau 8 rakaat. Dia tak ada hak lah, berapa rakaat pun boleh je. Sebab Nabi kata apa? Salatul laili masna masna. Solat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Sampai berapa ikut. Sebab tu kita dengar orang soleh-soleh ni, berapa rakaat di semaya? Ada yang 50 rakaat kan? Ada yang 20. Dalam cerita pelik-pelik, 1000 rakaat pun ada. Kita kata dia semaya lah, gimana 1000 rakaat? Tak okey lah, tangguh macam hak semaya tarawih 7 minit 20 rakaat tu kan? Tak apalah. Itu dia panggil karamat aulia, macam-macam. Yang penting kita buat setakat kita mampu. Jangan duduk bincang orang. Niat dia saja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, selesai. Yang ke-19, dan sembahyang tasbih. Solat tasbih. Solat tasbih ni tanda pelajar, solat tasbih nama dia. Dalam kitab ni kita Sunnah Munana dah bincang tentang perbahasan para ulama terhadap kesahihan solat sunat tasbih. Sahih ke tak sahih? Ada sebagai ulama hadis kata tak sahih, tak boleh diamalkan. Ada yang kata boleh. Jadi oleh kerana dia khilaf, siapa nak buat, buatlah. Siapa tak buat, dia kata hadis ni tak sahih, tak usah buat. Kita tak mau bising-bising kan. Tapi perdana tidak termasuk dalam ni. 19 solat ni tidak termasuk dalam solat yang dianjurkan berjamaah. Ingat ni. Kalau nak buat seorang-seorang. Ini kita jadi satu budaya masyarakat. Solat tasbih perdana. Ustaz jemputan mari pula. Tak mudah. Dia punya tangisan sangat syahdu kan. Tengok ni cara sembahyang tasbih, tu dia tepi. Dan sembahyang tasbih itu 4 rakaat 1 salam. Jika diperbuat pada siang hari, ataupun tiap-tiap 2 rakaat 1 salam jika diperbuat pada malam hari. Lapak dianya usalli sunat tasbih 4 rakaatin. Usalli sunat tasbih raka'ataini. Kalau malam kita buat 2-2. Sebab Nabi kata salatul laili masna masna. Kecuali witir, boleh jamak terus. Sahaja aku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat ataupun 2 rakaat, tengok masa, kerana Allah Ta'ala. Dan dibaca
pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah, alhaakumut takasur. Dan pada rakaat yang kedua, kemudian pada Fatihah, wal asri. Suka tu imam. Wal asri, panjang ke pendek? Satu surah tu. Dan pada rakaat yang ketiga, kemudian daripada Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun pula. Qul ya ayyuhal kafirun, tadi alhaakum. Dan pada rakaat yang keempat, kemudian daripada Al-Fatihah, qul huwallahu ahad. Kemudian maka dibaca tasbih ini, kemudian daripada Fatihah dan surah, pada tiap-tiap rakaat kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa? 15 kali. Dan 10 kali dalam tiap-tiap rukuk. Berapa dah? 25. Kemudian daripada tasbih rukuknya, subhana rabbiyal azim dulu, lepas tu baru dia. Dan 10 kali dalam tiap-tiap i'tidal. Dan 10 kali dalam tiap-tiap sujud. Kemudian daripada tasbih sujud, subhana rabbiyal a'la. Dan 10 kali dalam tiap-tiap duduk antara dua sujud. Dan 10 kali dalam tiap-tiap sujud yang keduanya. Dan 10 kali dalam tiap-tiap duduk istirahah. Istirahah ni kita bangun daripada sujud, kita duduk sekejap, baca, baru kita bangun. Atau 10 kali dalam tasyahud. Juga dalam tasyahud. Jika pada rakaat yang ada tasyahud padanya, maka jadi perhimpunan sekalian tasbihnya 300 kali. 300 kali. Jadi kita buat satu rakaat 75 tasbih. 75, 150, jadi 300. Maka jika lupa ia akan baca tasbih pada tempatnya, maka hendaklah diperdapatkan dia. Mana kita baca di tempat lain pada rukun yang kemudian, supaya genap bilangan yang 300. Dan pada sembahyang tasbih itu pahala yang tiada kesudahan, yakni daripada sangat banyak pahalanya. Kalau tuan-tuan nak belajar, tengok dalam kitab ni. Sunnah amalanku ni ana sebut cerita hadis Nabi kita ajar kepada pak saudara dia, Ya Abbas. Panjanglah. Baca sini lah. Hadis dia seperti kita sebut tadi, ada ulama terima, ada tak terima. Kita kata khilaf. Kata Syekh At-Tajus Subki. Pelajar-pelajar ingat, kalau kata At-Tajus Subki, gelaran dia, nama dia Tajuddin. Tajuddin As-Subki direngkas dengan At-Tajus Subki. Dia ada ringkasan-ringkasan. Kita nak juga ringkasan. Muhammad panggil mak, tak? Muhammad panggil mak, Abdullah panggil Allah. Tajus Subki. Dan lainnya, dia kata apa? Tiada orang yang mendengar kelebihan sembahyang tasbih dan ditinggalkan dia melainkan orang yang meringankan agama. Berat ni kata-kata ni. Tulis garisan, kata-kata ini agak berat sebab hadis solat tasbih ini menjadi perbincangan ulama hadis. Ada yang terima, ada tak terima. Kalau hadis muttafaq, memang kita rasa patut. Kerana tersebut dalam hadis, barang siapa kuasa, mampu, maka hendak dikerjakan dia pada tiap-tiap hari sekali. Dan jika tiada kuasa, maka tiap-tiap sekali sejumaat, maknanya seminggu sekali, satu Jumaat. Dan jika tiada kuasa, maka tiap-tiap sebulan sekali. Dan jika tiada kuasa, maka tiap-tiap setahun sekali. Dan jika tiada kuasa, maka seumur hidupnya sekali. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi dan At-Tirmizi. Abu Daud, Al-Baihaqi, At-Tirmizi meriwayatkan hadis solat tasbih. Solat tasbih. Tengok di buku Sunnah Amalanku ni, muka surat 89. Kalau yang ada buku ni, yang ada kitab ni, ya. Ini kita hurai di sini tentang hadis Ya Abbas, Ya Ammah. Dia kata hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad, Abu Daud dalam bahagian As-Salah, dalam bab salat tasbih, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dalam bahagian Iqamatus Salah. Menurut kajian Dr. Umar dalam kitab dia Bughyatul Tatawwu', Bughyatul Mutatawwi',
Dia kata hadis ni sanad dia hasan li ghairihi. Maknanya asalnya dhaif dicampur-campur jadi hasan li ghairihi. Jadi para ulama dahulu dan kini berbeza pandangan tentang ini. Ada kata terima, ada kata tak terima. Kalau anda baca panjang, boleh tengok dalam ni lah. Dan kalau tak mau tengok, tengok dalam rakaman syarah kepada kita ini yang anda baca di Masjid Bandar Macang. Sudah ada jelas. Cuma kita kata biarlah kita berlapang dada dalam masalah ini. Siapa nak buat dipersilakan. Cuma kalau kita kata sampai mereka kerah sangat, kita kata ada masalah. Baiklah, tamat situ. Kita berpindah kepada solat sunat yang ke-20. Tanda pelajar. Solat sunat yang ke-20 iaitulah solat sunat hifzul iman. Tulis nama solat sunat ni hifzul iman. Solat nak menjaga iman. Bila? Iaitulah 2 rakaat sembahyang pada malam Jumaat, kemudian daripada maghrib, supaya dimudahkan mati dan dimudahkan menghadapi segala haru-hara, kemudian daripada mati. Seperti berkata Syekh Sanusi, nama ulama ni Sanusi ni, dan lainnya dibaca pada tiap-tiap rakaat daripada kedua dia, kemudian daripada Al-Fatihah surah Az-Zalzalah, Iza Zulzilat, itulah 15 kali. Dan sembahyang 2 rakaat kemudian daripada maghrib bagi hifzul iman dibaca pada tiap-tiap rakaat, kemudian pada Fatihah akan surah Al-Qadar sekali. Macam mana ni? Dan surah Al-Ikhlas 6 kali. Dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas sekali-sekali. Dan dibaca dalam sujudnya, dibaca doa ni. Allahumma inni astaudi'uka dini wa imani fahfazhuma alayya, bagi molek. Fahfazhuma alayya fi hayati wa inda mamati wa ba'da wafati. Ya Allah, aku mohon meninggalkan kepadamu agamaku dan keimananku. Man astaudiuka, mana aku serahkan. Tulis, aku mohon serahkan penjagaan agama aku dengan iman aku ni supaya menjaga, jangan jadi murtad na'udzubillah ataupun jadi tak baik. Maka peliharakanlah kedua-duanya supaya kekal padaku dalam hidupku, ketika matiku dan selepas matiku. Sebab itu nama dia solat hifzul iman. Dan dibaca kemudian daripada memberi salam, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tanda dia ni. Tulis, dia panggil hifzul iman. Solat hifzul iman ini tulis pelajar. Ini penting. Solat ini tidak terdapat dalam hadis yang diriwayat daripada Nabi SAW, maka dia lebih kepada solat yang disusun oleh para ulama. Jadi kita kata dengan ibadat-ibadat ni perlu kepada dalil. Lebih-lebih lagi kita nak khususkan setiap malam Jumaat baca solat, buat solat hifzul iman. Jadi kita nak buat malam Jumaat khusus ada ibadat. Apa dia? Baca surah Al-Kahfi dan selawat kata Nabi SAW. Adapun solat hifzul iman ini tidak terdapat di dalam hadis yang sahih. Hadis dhaif pun tidak ada. Tak ada. Maka pentinglah kita kena tangga dia. Allahu Akbar. Tanda dah. Hadis ini, solat ini tidak terdapat dalam hadis. Habis kita nak buat ke tidak? Kita kata gini lah. Tanda para pelajar. Ada hadis yang sahih. Nabi kita ajar nak jaga iman. Apa dia? Setiap kali solat kita baca, ya muqallibal qulub, kata sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balik hati, tetap hati aku di atas keimanan. Itu yang saleh, yang sahih, yang sabit, yang dibaca oleh Nabi SAW. Nabi kita banyak baca doa ni. Sehingga ditanya oleh para sahabat, dia kata, ya Rasulullah, kenapa kami tengok Rasulullah banyak baca doa ni? Nabi kata, qulubul ibad baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Kan, hati manusia ni di bawah kuasa Allah, dia boleh tukar mana-mana nak pergi. Jadi kita kata
uh, kita baca doa ni, ikut sunnah Nabi, selamat insya-Allah. Ada satu lagi, sekembangnya ni, dia panggil sunat hifzul Quran. Orang yang ngapal Quran suruh baca sunnah ni. Itu pun tidak sabit dalam hadis. Ada dalam kitab fiqh, di antara kitab yang menyebut nama kitab dia Nihayatuz Zain Syarah ala Qurratil Ain. Ada. Kita tak kata tak ada, tapi kita kata sandarannya tidak ada. Tanda satu lagi solat. Solat hak besar lagi ni. Yang ke-21 tulis solat teman. Solat teman. Pelajar-pelajar ni tahu ke tak solat teman lagu mana? Raja dengar? Kau tak aja dengar? Siapa dia tahu solat teman? Tahu? Gini. Bila ada orang mati, ada kematian, kita akan pergilah kubur ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak. Lepas solat biasanya akan ada orang bawa pinggan. Pinggan dia balut dengan kain putih ataupun kain sarung. Dalam tu ada biskut, ada duit. Duit tak tahulah berapa, ada RM5, ada RM10. Dia akan cari ustaz. Ustaz Lebah, boleh tak malam ni tolong solat teman kepada si mati ni? Ustaz Lebah pun boleh pinggir so, ambil lalu. Itu nama solat apa? Solat nak menemani si mati dalam kubur pada malam pertama kesunyian dia tu. Itu format dianya. Format dianya biasa gitulah. Dia bagi sampur, sama ada bagi pinggir atau bagi apa, itu ikut budaya setempat lah. Biasa budaya kawasan kita ni, itulah hak kita dapatnya. Pinggir tu. Tengok apa jadi dengan solat ni. Tersebut dalam Hasyiatus Sittin bagi Syekh Ahmad Al-Mihi, katanya faedah. Disebut dalam Nuzhatul Majalis, nama kitab. Daripada kitab Al-Mukhtar wa Matali'ul Anwar. Kalau setakat dia sebut macam solat malam Jumaat tadi boleh tahan. Tapi bila dia sebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini bermasalah besar. Dia kata dia sebut daripada Nabi. Dia sebut, tengok ni, dia punya hadis bukan main power. Tengok kita. Bahawa tiada datang atas mayat terlebih bersangatan daripada malam yang pertama. Memanglah malam pertama tu mayat duduk dalam kubur, dia tak aja masuk kubur, memang bersangatan. Maka kamu kasihanlah kepada mayat itu dengan kamu bersedekah. Pergi sedekah banyak. Boleh kita sedekah, tak ada masalah, cari orang bagi sedekah. Sedekah tu boleh. Tapi tak semesti malam tu. Bila-bila je. Maka mereka yang tiada dapat, nak sedekah tak ada duit, hendaklah ia sembahyang 2 rakaat. Dia panggil solat teman. Tempat kita ni bukan tak ada duit, dapat duit kalau solat ni. Dapat duit, dapat pinggir. Sembahyang 2 rakaat, dibaca tiap-tiap daripada keduanya akan Fatihah dan ayatul kursi. Dan alhaakumut takasur sekali-sekali, dan qul huwallahu ahad 11 kali, dan berkata ia kemudian daripada salam. Dengar ni, dia baca doa ni. Allahumma inni sallaitu hadhihi salah wa ta'lamu ma urid. Allahumma ba'ath thawabaha ila qabri fulan ibni fulan. Apa dia kata? Ya Allah, sungguhnya aku sembahyangkan sembahyang ini sedangkan engkau tahu apa yang aku kendaki, ya Allah. Ya Allah, hantarkanlah pahalanya kepada kubur fulan bin fulan. Kena sebutlah nama orang mati tu, kan? Dia kata apa? Hantarkanlah kepada fulan-fulan, Sianu bin Sianu itu fulan bin fulan lah. Maka, dengar ni kelebihan ni. Maka disurat. Apa dia disurat? Ditulis oleh Allah Ta'ala pada ketika itu kepada kuburnya. Disuruh. Bila baca ni, kita doa, Allah hantar mari pada ketika itu, hantar ke kuburnya 1000 malaikat. Sudah. Tiap-tiap malaikat itu nur dan hadiah. Berjinak-jinak mereka itu akan dia dalam kuburnya sehingga sampai kepada hari ditiupkan sangkakala. Orang dalam kubur, malaikat, berapa malaikat ni? 1000 malaikat mari duduk
duk bawa hadiah, duk jinak, duk jaga dia, mu jangan bimbang, kami tunggu. Orang yang solat pula dapat apa? Dan dikurnia Allah akan orang yang mengerjakan sembahyang itu akan segala kebajikan. Banyak pahala dia dapat dengan sebilang-bilang baranya naik atas matahari, dan diangkat Allah baginya 40,000 darjat dan 40,000 kali haji. Sekali kita solat 2 rakaat, kita boleh 4,000 kali haji dan umrah, dan dibina baginya 1,000 Madinah, 1,000 bandar dalam syurga, dan dikurniakan dia pahala 1,000 syahid, dan dipersalinkan, diberi pakaian kepadanya dengan 1,000 kali 1,000 pakaian. Intaha, letak tepi kitab, ini palsu jawab di hadis ni, jangan dibuat. Tidak boleh. Sebab di antara tanda-tanda kepalsuan itu senang ya para jemaah sekalian, kalau nak tahu. Sebab dia punya pahala dia melampau berapa ribu tadi boleh? 4,000 kali haji boleh. Sekali solat 4,000 haji dan umrah. 1,000 malaikat mari tunggu kubur. Ini dipanggil hadis ni, hadis solat teman ini tidak sahih. Bahkan dia panggil tidak ada. Tengok dalam, dia kata la syakka, tidak syak lagi hadis ni hadis palsu ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil hadis palsu. Jangan duduk amal lah, dan jangan duduk buat, Allahu Akbar. Hadis palsu ada. Kalau kita nak buat apa ke, nak tolong orang mati, boleh kita berdoa. Kita doa ke dia, kita sedekah dia, boleh. Tapi tidak dianjurkan kita mengumpulkan orang. Karena ada dalam hadis kitab fiqh mazhab Syafi'i kata tak boleh kita kumpulkan orang pada saat itu. Nak juga anak beranak dia kena apa? Kenapa? Kena pakak doa, kita sendiri tu doakan dia. Tamaklah kita, dia panggil hadis solat apa dia? Solat teman ini palsu. Habis, kita akan berpindah kepada tulis nombor 2, tak dalam kurungan 4 segi. Nombor 2 dalam kurungan 4 persegi, iaitu maka semua sunat tadi yang 20 berapa kita? 21 kan? 21 yang sahihnya, yang tak sahihnya tidak disunatkan berjamaah. Sekarang ini kita berpindah kepada solat sunat yang disunatkan berjamaah. Maka segala sembahyang sunat yang tersebut ini, yang akan datang ini, yang tersebut tadi, 21 jenis solat sunat tadi, tiada dituntut berjamaah padanya. Tidak dituntut. Jangan solat jemaah lah. Kita berpindah pada nombor 2, letak nombor 2 dalam kurungan 4 segi supaya tak tukar dengan nombor 1 tadi. Iaitulah bahagian solat sunat yang disunatkan berjamaah padanya. Solat sunat disunatkan berjamaah padanya. Ada berapa? Ada 6 solat. Letak nombor pelajar. Nombor 1 dan nombor 2 iaitulah solat sunat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ini sunat dianjurkan supaya berjamaah. Nombor 3 gerhana matahari. Nombor 4 gerhana bulan. Ini dianjurkan berjamaah, as-salatu jami'ah. Yang kelima, solat istisqa, solat minta hujan. Kita disunatkan berjamaah. Yang keenam, sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih termasuklah witir pada bulan Ramadan. Orang tak tarawih lepas pada Ramadan. Kada orang sembahyang tarawih lepas Ramadan. Kan? Jadi ini solat 6 solat sunat yang disunatkan berjamaah. Dan demikian juga disunat berjamaah padanya salat tarawih, iaitulah 20 rakaat dengan 10 salam. Maka tiada sah dikerjakan tarawih 4 rakaat atau lebih dengan 1 salam. Dan waktunya, waktu tarawih itu iaitulah waktu witir, sama dengan waktu witir,
iaitu kemudian daripada sembahyang Isya sehingga fajar. Habislah kita letak full stop situ. Ini dia panggil 6 apa? 6 solat sunat yang dianjurkan berjamaah. Kita pergi pada tajuk baru, iaitulah qada solat sunat. Solat sunat boleh kita qada. Dan disunatkan, sunat diqadakan segala sembahyang sunat yang mempunyai waktu apabila luput dia. Seperti solat 2 hari raya. Solat 2 hari kita tak sempat tadi. Kita tahu-tahu Zuhur dah baru tahu, orang bagi tahu, nampak anak bulan semalam. Hari ni raya. Iya. Boleh kita solat lepas Zuhur boleh. Dan solat duha, sunat duha boleh. Contohnya kita nak solat duha tadi, tapi jam. Orang mari ke apa benda masyakkah yang banyak sangat sampai Zuhur. Solat lepas Zuhur, qada, boleh. Dan segala sunat rawatib mengikut bagi fardu. Contohnya di antara rawatib yang afdal sangat-sangat sunat apa? Sunat fajar. Itu yang paling yang afdal kan. Nabi kata apa? Rak'atayul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isi kandungannya. Kita pun sedar-sedar tidur, Allahu akbar, komak dah. Sempat tak sempat? Mari kita solat subuh. Lepas subuh boleh je kita qada terus solat subuh. Solat sunat fajar. Tapi kalau tempat kita ni terkejut, lepas kampung mana tu solat sunat lepas subuh? Kena bagi tahulah. Itu dipanggil solat qada. Eloknya kalau orang tempat orang tak belajar, jangan dibuat, takut timbul fitnah. Pergi solat senyap-senyap dalam bilik mana-mana. Boleh. Sama juga dengan solat qabliyah zuhur. Kita tak ada tadi kan? Tak sempat. Kalau tidak, tak dapat kita projek mega kita tak cukup 12 rakaat. Boleh kita qada selepas zuhur. Boleh. Ada pun yang lain-lain yang tidak muakkad, tak perlu diqadakan. Kerana tidak tuntut dan dia tidaklah sekuat sunat muakkad. Alhamdulillah, tamatlah kita 21 campur dengan 6 berapa? 27 solat sunat yang boleh berjamaah dan tidak berjamaah, yang sahih dan yang tak sahih. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, bab yang baru, faslun fil awqat, fasal pada menyatakan waktu-waktu yang makruh kita melakukan solat sunat padanya, insyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.